Menarik 10. Sebanyak 204 entiti perniagaan pelancongan dan perhotelan telah menamatkan perniagaan sejak Mac tahun ini berikutan impak penularan COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, berdasarkan data yang dikeluarkan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, jumlah itu merangkumi 109 entiti berkaitan perhotelan, resort, motel, inap desa dan chalet, manakala 95 syarikat berkaitan agensi pelancongan dan pengendali aktiviti pelancongan. Katanya, bagi sektor berkaitan perhotelan, 32 daripada 109 adalah penggulungan oleh mahkamah dan penggulungan secara sukarela, manakala 38 daripada 95 agensi pelancongan juga tamat perkhidmatan dengan penggulungan oleh mahkamah dan penggulungan secara sukarela. Tambah Nancy lagi, kementeriannya akan meneliti perkara itu selain mengadakan perbincangan dengan agensi kerajaan yang lain serta persatuan berkaitan bagi mengenal pasti isu dan mencari penyelesaiannya. Bagaimanapun, katanya sebanyak 135 syarikat dan pengusaha pelancongan yang memohon lesen baru telah diluluskan bagi tempoh yang sama. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Muhammad Harun mendedahkan sebanyak 24,260 buah rumah didaftarkan sebagai rumah bebas tanpa amalan merokok. Katanya program itu bertujuan menangani gejala asap rokok sekunder atau second hand smoker dalam kalangan ibu bapa yang merokok. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Fuziah Saleh, PH Kuantan mengenai status kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM dengan Kementerian Kesihatan KKM untuk menangani gejala asap rokok sekunder. Katanya matlamat garis panduan itu adalah untuk menjadikan remaja sihat tanpa amalan merokok dan seterusnya menjadi ejen perubahan tingkah laku kepada ibu bapa yang merokok. Sarawak akan terus melangkah ke hadapan sekiranya impian mewujudkan syarikat penerbangan sendiri dapat direalisasikan. Bagaimanapun, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng berkata, pendekatan yang pernah dicadang sebelum ini masih belum disimpulkan keputusannya. Sebelum ini, Sarawak merancang untuk memiliki syarikat penerbangan sendiri dalam memperkasakan sektor pengangkutan awam di negeri ini, sekaligus mempertingkatkan keupayaan jaringan perhubungan Sarawak ke negeri dan negara lain di rantau ini. Abang Johari berkata demikian sebagai menjawab persoalan daripada Setiausaha Agong Persatuan Perniagaan Sarawak SBF, Jonathan Chai, pada sesi dialog bersama komuniti perniagaan yang berlangsung menerusi platform webinar pada Isnin. Sejumlah 124 peserta terdiri daripada pemain remaja dan senior akan mengambil bahagian dalam kejohanan pasukan campuran Persatuan Badminton Malaysia BAM pada Isnin. Kejohanan berlangsung di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara itu merupakan sebahagian daripada rancangan bagi memastikan semua pemain berada di tahap optimum. Pengarah kejuru latihan BAM Wong Chung Han berkata, pertandingan ini akan mengikuti format yang sama seperti Piala Sudirman dengan 11 perlawanan berlangsung melibatkan perseorangan lelaki, perseorangan wanita, beregu lelaki, beregu wanita, beregu campuran dan acara 3 berpasukan lelaki dan wanita. Katanya lagi, gabungan pasukan terdiri daripada pemain senior dan remaja adalah bertujuan untuk memberikan semua pemain berpeluang untuk merasai suasana pertandingan berikutan ketiadaan kejohanan sebenar buat masa ini. Jelas Wong lagi, pada masa yang sama juga BAM mahu membina semangat berpasukan dan membentuk kerjasama dalam kalangan pemain di bawah kendaliannya. Malayan Banking Berhad ataupun lebih dikenali sebagai Maybank telah melanjutkan tempoh permohonan bantuan pembayaran pinjaman atau pembiayaan kepada individu dan perusahaan kecil dan sederhana SME yang terjejas akibat pandemik COVID-19 sehingga 30 Jun 2021.
Setakat ini, institusi kewangan itu telah memproses lebih 90,000 permohonan bantuan pembayaran balik yang diterima daripada pelanggan dan telah meluluskan semua permohonan yang layak. Daripada permohonan yang diluluskan, hampir 45% telah diberikan lanjutan penangguhan pembayaran semula pinjaman dan pembiayaan mereka. Dalam pada itu, pembayaran semula bersasar TRA itu juga ditawarkan kepada individu B40 yang layak dan pelanggan perusahaan mikro bermula 23 November sehingga 30 Jun 2021. Bagi para pelanggan yang ingin mengetahui maklumat lanjut mengenai pakej bantuan pembayaran semula Maybank termasuk TRA, boleh layari www.maybank2u.com.my/covid19 atau hubungi talian hotline pelanggan Maybank yang tertera. India bakal menjadi tuan rumah sidang kemuncak G20 buat julung kalinya pada 2023 selepas Indonesia yang akan menganjurkannya pada 2022. Perdana Menteri India Narendra Modi menyertai mesyuarat G20 ke-15 pada 21 dan 22 November yang dihoskan Arab Saudi secara dalam talian berikutan pandemik COVID-19. Dalam pada itu, Narendra mengucapkan terima kasih kepada Arab Saudi kerana berjaya menjadi tuan rumah sidang kemuncak Riyadh dan sumbangannya kepada proses G20. India pada awalnya dijadual menganjurkan mesyuarat kumpulan yang mewakili 20 negara ekonomi utama dunia itu pada 2022. Medvedev meraih kejayaan terbesar dalam kariernya selepas menang 4-6, 7-6, 7-2 dan 6-4 dalam aksi final terakhir di London sebelum kejohanan itu dibawa ke Turin tahun depan. Medvedev yang menampilkan aksi cemerlang selepas bangkit daripada ketinggalan menjadi wakil Rusia pertama untuk menjuarai ATP akhir, menjadi pemain pertama untuk mengatasi pemain dalam kalangan 3 terbaik untuk bergelar juara. Pemain nombor 4 dunia itu memuji Thiem Yang menjuarai terbuka Amerika Syarikat musim ini selepas tamat perlawanan selepas 2 jam 42 minit untuk 3 set berdepan lawan yang berkualiti. Dalam pada itu, katanya lagi, ini salah satu kemenangan terbaik dan perlawan yang menakjubkan. Gempa bumi sederhana berukuran 5.3 skala Richter melanda selatan Laut Seram berhampiran Maluku, Indonesia pada jam 7.27 pada malam Ahad. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa itu berlaku pada kedudukan 150 km barat laut dari Ambon, Indonesia dengan kedalaman 35 km. Bagaimanapun, kejadian gempa itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Angka kematian di seluruh dunia akibat COVID-19 terus meningkat dan jumlah kumulatif kematian global kini lebih 1.38 juta. Statistik Johns Hopkins University menunjukkan jumlah kumulatif kematian global akibat pandemik itu kini melepasi angka 1.38 juta. Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan lebih 256,000 kes, diikuti Brazil dengan lebih 168,000 kes. Manakala India dan Mexico masing-masing merekodkan lebih 130,000 dan 100,000 kes kematian. Selain itu, kematian di United Kingdom melepasi 55,000 kes, Itali, Perancis, Sepanyol dan Iran pula merekodkan angka korban melebihi 40,000 kes. Negara yang melepasi angka 30,000 kes kematian adalah Argentina, Peru, Colombia dan Rusia. Lain-lain negara masih merekodkan angka korban di bawah 21,000 kes. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden merancang untuk melantik diplomat berpengalaman Antony Blinken sebagai Setiausaha Negara Amerika Syarikat. Blinken 58 tahun sebelum ini pernah berkhidmat dengan Biden ketika menggalas jawatan sebagai Timbalan Setiausaha Negara Amerika Syarikat di bawah pentadbiran Barack Obama sekaligus memberi isyarat bahawa AS berhasrat untuk mengembalikan pendekatan hubungan pelbagai hala selepas Donald Trump memutuskan pertalian dengan rangkaian sekutu tradisi Republik berkenaan. Bagaimanapun, portal Washington Post dan beberapa agensi media lain melaporkan jawatan penasihat keselamatan kebangsaan bakal disandang oleh Jake Sullivan yang merupakan pembantu veteran Biden yang terkenal dengan kepekaan terhadap penelitian dasar yang tetap.
Menarik 10